Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik dan memberi kepada kita nikmat yang tidak putus-putus, yang mana membolehkan kita berada pada malam ini untuk kita teruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in, yang mana kita berada pada muka surat 175. tau. Qala syaikhuna wa minhu yukhadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah, qala syaikhuna wa minhu yukhadhu annahu yahrumu alayhi nadharuha walau bila syahwatin wal khalwatu biha. Guru kita berkata, dan dari alasan itulah diambil pendapat bahawa pihak lelaki haram memandangnya sekalipun tanpa ada syahwat, dan haram berkhalwat berdua-duaan. Baik. Jadi perbincangan ni berkaitan dengan wati syubhah. Wati syubhah, apabila seorang wanita dia isteri orang, tiba-tiba berlaku salah wati. Salah wati. Dia zina ni dengan sedar, dengan tahu, tu zina lah. Ni tersalah. Ingat ke halal, ingat ke bini dia? Kembar dua orang. Kembar. Jadi ingat ke balik ke bini dia dah lah? Rupanya tidak. Cuti sekolah sewa bilik sebelah-sebelah. Tukar. Jadi tukar masuk bilik hak kembar dia. Adik-adik kembar dia. Jadi ingat ke tak ada apalah. Tengok siang tu warna lain, suara lain. Nampak tak? Jadi tersalah. Maka berlaku wati syubhah. Dia tidak kira zina tu. Sebab bukan dengan kosak, kalau dia tahu haram zina lah. Tapi berlaku wati syubhah. Maka di situ dikata Allah sebelum ni kata likhtilalin nikah bita'alluqi haqqil ghair. Likhtilalin nikah bita'alluqi haqqil ghair. Kerana berkait dengan hak orang lain. Sekarang ni orang lain telah menjimuk, telah bersetubuh dengan isteri dia dengan tersalah, maka kena beredah. Perempuan ni kena beredah 3 kali suci. Okey. Jadi suami asal macam mana? Kata guru kami, qala syaikhuna. Guru kami sini maksudnya Ibnu Hajar Al-Haytami, tuan guru kepada Syekh Zainuddin Al-Malibari ni. Jadi kata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, wa minhu yu'khadhu. Daripada itu, daripada ta'lil tadi, daripada illah tadi. Illah mana? Likhtilali nikah. Bi ta'alluqi haqqil ghaib. Jadi
kerana cacat nikah kerana bertakluk dengan hak orang lain. Kerana sebab itu annahu yahrumu alaihi nadharuha, haram ke atas suami memandang isteri. Ada isteri dia, dalam tempoh iddah tu tak boleh tengok ah. Sebab apa? Bukan iddah dia, iddah orang. Iddah orang tu. Faham tak? Jadi haram melihat kepada isterinya. Walau bila syahwatin, walaupun tanpa syahwat. Dah kena asingkanlah. Tak duduk asing ke guana. Tak boleh. Wal khalwatu biha, haram berkhalwat dengan dia kak. Duduk sekali tak boleh lah. Jadi kena asingkan dalam tempoh iddah itu. Ini dia ambil hukum atas dasar apa? Sadduz zari'ah, tutup pintu yang bawa kepada benda haram. Hak haram ni tu takut kayak gini, pernah tengok kan. Tak boleh kira juga. Sejuk-sejuk mari kan. Jadi takut dia kata dah bini aku kan. Orang pula tak tahu hukum akal. Tak tahu hukum akal, jadi takut dia salah. Salah jadi susah pula. Kerana itulah haram awal-awal. Benda yang membawa kepada haram diharamkan juga. Ni mukaddimah kepada benda tu. Mana tengok khalwat, maka tutupkan pintu sadduz zari'ah, maka diharamkan. Okey. Kemudian katanya wa innama yajibu lima dzukira iddatun bi thalathati quru'in wal qar'u huna tuhurun baina damai haidataini aw haidin wa nifasin. Kerana terjadi hal-hal seperti tersebut di atas, yakni diceraikan suami yang masih hidup dan kerana terjadi wati syubhah, maka wajib iddah selama 3 quru'. Quru' yang dimaksudkan di sini adalah masa suci antara 2 masa haid atau di antara haid dan nifas. Okey, sekarang ni masuk balik kepada matang asal. Masuk balik kepada kalam, nak masuk kepada kalam musannif tu. Katanya wa innama yajibu lima dzukira, hanya wajib. Wajib bagi apa yang tersebut itu. Mana? Kerana tolak, kerana wati syubhah, kerana perceraian tu wajib apa? Iddatun, wajib beriddah. Iddah dengan bi thalathati quru, dengan 3 quru, 3 kali suci. Di sisi mazhab kita dia bilang suci. Bilang suci. Mazhab Abu Hanifah dia bilang haid. Quru tu 3 quru yang 3 kali haid. Di sisi kita 3 quru itu 3 kali suci. 3 kali suci. Dah boleh ke ayat Quran sama kan? Ayat Quran sama. Kenapa hak ni terjemuh dengan suci, hak ni terjemuh dengan haid? Kerana apa? Ini dalam ayat-ayat Quran ni ada ayat yang mana bukan dikata dalalah dia bukan nas. Maksudnya dia tidak memberi satu makna. Ada yang lebih pada satu makna. Maka perkara ataupun ayat-ayat memberi lebih pada satu makna ini, inilah peluang untuk mujtahid dia berijtihad. Dah, kenapa Tuhan buat gitu? Antaranya sebabnya banyak. Hikmat Tuhan buat kenapa dok makna faham secara faham saja. Ada benda hak faham sepakat dah. Contoh Tuhan tu satu, tu tak ada khilaf lah. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan tak sama dengan sesuatu pun, tu benda akidah. Cara faham hak betul saja. Tapi benda berkaitan dengan fiqh ataupun perkara ijtihadiyah ni, pemahaman ulama tu berbeza. Sebab apa? Kadang-kadang pada khilaf inilah ada kelonggaran dan kelapangan kepada umat. Kerana khilaf ni kita boleh pandangan hak setuh isteri ni dalam keadaan terdesak, contohnya di Mekah tawaf, orang pakai pandangan tu. Jadi benda-benda khilaf ni kadang-kadang diberi kelapangan, diberi keluasan. Tujuan apa? Dalam keadaan tersepit, maka ada pandangan mazhab lain yang membenarkan, maka rengang sikit. Jadi sebab itu hikmat ada di antara ayat-ayat dan nas-nas ni memberi makna lebih pada satu makna.
Okay, sekarang ni siapa yang berhak menentukan makna? Ni kena faham molek. Ialah orang yang ahli ijtihad. Mereka inilah yang berhak untuk mengeluarkan ijtihad. Yang bahaya sekarang ni seruan kepada jangan ikut ulama tapi ikut Quran hadis. Kerana ulama tidak maksum. Ulama ni tidak terjaga, boleh tersalah. Quran hadis ini yang maksum, yang terpelihara. Kita dah ada Quran hadis, kenapa ikut ulama? Dia juga hak jenis ngajar gitu. Ngajar tafsir, hurai, ikut kefahaman apa? Kefahaman Quran hadis. Dia kata kefahaman Quran hadis. Padahal Quran hadis yang ulama ijtihad tu tidakkah sama dengan Quran hadis hak diguna? Dia kata ulama ni dah maksum. Dah ulama tu ijtihad pada Quran hadis hak lain ke Quran hadis hak sama? Quran hadis hak samalah. Sekarang ni dia pun faham daripada Quran hadis hak sama. Tiba-tiba dia nak banding, mana lagi patut kita ikut, ulama ke Quran hadis? Dia kata kalau ikut ulama boleh tersalah. Ulama tidak maksum, Quran hadis yang terjaga. Maka kita kena ikut Quran hadis. Jangan ikut ulama. Bahaya begini. Pertamanya kalau kita dengar macam betul lah. Kenapa nak ikut ulama? Ulama manusia juga, ia boleh tersilap. Ikutlah Quran hadis. Ayat Quran apa sebut? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Quran ada, hadis ada. Kenapa kita nak kembali kepada ulama? Tuhan sebut farudduhu ilal ulama ke? Pandai pula dia. Tuhan tak kata pun farudduhu ilal ulama, farudduhu ilal kitab. Orang yang dengar kata, oh sungguh Quran kata, takkan kita tak mau ikut Quran? Tiba-tiba ikut siapa? Ikut saya lah. Hak dia khabar tu, kena ikut dia pula. Kalau ikut dah ikut juga lah. Hak tukang beritahu tu manusia juga. Jangan ikut. Tak ikut lah, ikut Quran terus. Hak dia ajar ke tak ikut, sebab dia pun bukan Quran hadis. Dah saya menerangkan Quran hadis. Pandai pula kata saya menerangkan Quran hadis. Dah nak tuduh ulama tadi dak terang Quran hadis. Ulama tadi tu dia fikir daripada kepala otak dia sendiri ke, daripada Bible, Injil ke, daripada Quran hadis. Quran hadis juga. Ulama dia keluar ijtihad berdasarkan Quran hadis. Tiba-tiba kata jangan ikut ulama, dah ikut saya. Dah saya? Dia kata saya kefahaman Quran hadis. Dah ulama tu tak kefahaman Quran hadis. Dia tuduh, tengok. Tanpa dia sedar perkataan dia telah mentahmah ulama tidak ikut Quran hadis. Tiba-tiba nak ikut perkataan dia. Sedap manis mulut pula. Sebenarnya kena adu gini lah. Nak ikut ulama ke, nak ikut kefahaman ulama terhadap Quran hadis ke, nak ikut kefahaman saya terhadap Quran hadis. Baru sabah. Baru kita panggil padanan yang sesuai. Jangan dibanding ulama dengan Quran hadis. Tak kena padanan tu. Dia kena tanya gini, nak ikut ulama, kefahaman ulama terhadap Quran hadis ke, nak ikut kefahaman saya terhadap Quran hadis. Barulah sabah. Jadi bukan kita nak ikut dia, ikut ulama. Nampak? Jadi benda-benda gini kena hati. Berhati-hati. Ramai sangat yang tertarik dengan kemanisan berpidato, bersyarah, akhirnya termakan dengan hujah-hujah gini. Padahal dia tak sedar dia ikut ustaz tu. Dia tak sedar ikut orang tu. Baik. Sekarang ni khilaf. Qur'un jamak dia ialah quru. Dalam bahasa Arab sendiri ada memberi makna suci, ada memberi makna haid. Sebab itu berlaku khilaf. Jadi di sini pengarang rahimahullah ambil pandangan kita mazhab Syafi'i ni. Maka ulama kita mengatakan bi thalathati quru. Iddah itu wajib dengan 3 kali suci. Kalau ni bagi orang merdeka. Kalau perempuan hamba, iddahnya separuh setengah, kerana tak boleh nak bagi 2. Jadi iddah suci perempuan yang hamba ialah 2 kali suci. Wal qar'u huna tuhurun baina damai haidataini. Suci di sini dikira ialah suci yang duduk di antara 2 haid.
Tu baru suci. Suci yang diambil kira dalam iddah ialah suci yang di antara dua haid. Maknanya orang ini kena ada haid dulu sebelum tu baru mari suci. Kalau perempuan tu tak ada haid lagi, tak ada haid lagi. Ada. Katakanlah dak balik lagi. Nikah dah, kena tolak. Kena tolak. Jadi suci tu tak boleh kira lagi. Ia kena lepas haid lepas tu suci pula. Baru kira satu kali suci. Apa? Jadi suci tu mesti suci yang duduk antara dua haid. Makna ada haid dah berlaku, kemudian suci. Suci tu suci yang dikira satu kali suci. Dia kata tuhurun baina damai haidataini, suci yang letak antara dua darah haid. Au haidin wa nifasin, atau haid dan nifas. Tadi antara dua haid. Ni antara haid dan nifas ke mana? Perempuan ni katakanlah dia masa ngandung mari haid. Masa ngandung mari haid. Dipanggil istilah benda. Ada tak? Saya pernah dengar orang kata buting rimah. Buting rimah. Makna dia ngandung haid ada, keluar haid. Dan dalam hukumnya dalam mazhab kita, darah haid yang masa mengandung tu kira haid. Ghaliknya tak ada haid masa mengandung. Ghaliknya gitulah. Mungkin kalau perempuan ni lain sikit ke mana, masa mengandung ada haid juga. Jadi hukum darah haid kalau cukup syarat. Sekarang ni perempuan tadi berhaid lepas tu suci. Ataupun dia mari haid, lepas haid suci, lepas tu beranak. Lepas beranak mari nifas. Suci tu boleh kira. Suci itu boleh dikira. Sebab apa? Dia duduk antara haid dan nifas. Duduk antara haid dan nifas. Okey, habis. Falau tallaqa man lam tahid awalan thumma hadat lam yuhsabiz zaman az-zamanu alladhi tallaqa fihi Qur'an idh lam yakun baina damaini bal la budda min thalathati atharin ba'da al-haydati al-muttasilati bit-talaqi wa yuhsabu baqiyatu tuhri tuhran fi ghairiha. Maka apabila suami mentolak isterinya yang semula tidak pernah haid, kemudian dalam masa iddah ia haid, maka masa suci tempat pentolakannya itu tidak terhitung kuruk, kerana tidak berada di antara dua periode darah haid, tapi harus beriddah. Harus mana mestilah. Mesti beriddah 3 kali suci setelah haid yang bersambung dengan masa suci pentolakan itu. Dan untuk selain wanita seperti itu, sisa masa suci dihitung 1 kuruk. Sekarang ni hak tadi kita faham dah. Syarat iddah suci yang dikira 3 kali suci itu ialah duduk antara dua haid. Tafriq, falau talaqa, andai kata suami mentolakkan man lam tahid awalan, perempuan yang tak pernah haid lagi, tak pernah mari haid lagi, thumma hadat, kemudian perempuan tadi mari haid. Dia tak pernah haid lagi, kemudian mari haid. Boleh tulis tak? Okey. Di sini sikit tak? Nak tu. Okey. Mic ni mic Tok Imam kan? Kamat Tok Imam. Dengar tak? Buat contoh lah, nak kira mudah-mudah. Dia 3 kali suci ni gini. Suci, haid,
suci haid, suci haid. Apa? 3 kali suci pada kebiasaan kira kau ni. Kalau perempuan tu pernah ada haid dah, dia pernah kedatangan haid, makna perempuan tu bukan tak ada haid macam kita nak baca hari ni, dia ada haid dah, maka dia tolak di sini, tolak sini, kira dah sekali. Hak ni 2 kali, ni 3 kali. Masuk je sini, kira dah habis edah. Edah dah habis dah. Bila masuk je haid, habis dah. Faham tak? Kalau perempuan yang tidak pernah ada, hak ni perempuan biasa yang sebelum ni ada haid lah. Yang kita kata ni, dia kata falau talaqa man lam tahid awalan thumma hadha. Kalau suami mentolakkan isteri yang tak pernah haid, makna budak yang tak balik lagi. Makna dia tak ada haid lah. Hak ni haid pertama dia tak ada pernah haid. Maka dia tolak dalam suci ni kan. Dia tolak sini. Suci ni tak boleh kira lagi. Suci lepas haid ni baru dia kira 1. 2. Lepas tu kena ada suci sekali lagi. Lepas tu kena ada haid sekali lagi. Nampak? Ni 3. Ni baru masuk habis endah dia. Boleh Suci yang mana dia tak pernah haid. Dia pernah haid dah. Awak nak suci ke nak haid? Pilih. Haid dulu. Haid dulu. Kalau dia tolak masa haid. Dia tolak masa haid. Dipanggil tolak apa? Tolak bid'i. Tolak bid'ah. Dia tolak masa haid. Dia tolak sini. Tu tulis merah merah tolak masa haid haram Dia tolak masa haid, tolak bid'i. Maka tempoh haid ni tak boleh kira lagi. Hak sebelum ni tak boleh kira lah. Hak ni baru kira 1, ni kira 2, ni kira 3 sini. Sebab itu tempoh masa bila orang tolak isteri masa haid jadi panjang. Sepatutnya dia tolak masa suci. Masa suci tengok dia akan habis awal. Sebab itu syarak mengharamkan tolak isteri masa haid. Fatallikuhunna li'iddatihin. Hendaklah kamu tolak mereka masa iddah mereka. Ini dalil ulama kita Syafi'i mengatakan bahawa maksud qur' itu ialah suci, ialah kerana Tuhan beritahu fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Hendaklah kamu tolak isteri-isteri itu li'iddatihin, masa iddah. Manakah iddah yang dikira? Iddah yang dikira adalah suci. Maka seakan-akan Tuhan kata tolaklah isteri kamu masa suci. Sebab masa haid tak boleh kira iddah. Iddah tak boleh kira dengan haid. Nampak? Dia terkira dengan suci. Dan tolak masa haid jadi haram. Dan Tuhan suruh tolak masa iddah, maknanya bukan tolak masa haid lah. Sebab tolak masa haid haram. Itu dalil ulama kita mengatakan bahawa qur' ini ialah maknanya ialah suci, bukan makna haid. Okey. Habis. Jadi di sini dia kata falau talaqa, kalau suami mentolakkan isteri tadi, dia tolakkan malam tahid awalan, orang yang tak pernah, perempuan yang tak pernah haid dulu, thumma hadat, kemudian dia mari haid kat bawah tu. Lam yuhsab az-zamanu alladhi talaqa fihi, tidak boleh dikira tempoh yang suami tolak padanya. Tempoh hak suci sebelum hak awal-awal tu tak boleh nak kira sebagai suci. Lam yuhsab Quran, tak boleh kira satu quru'. Kenapa? Idh lam yakun baina damaini, kerana dia bukan duduk antara dua darah.
bal la budda min thalathati athhar. Tak dapat tidak, kena 3 kali suci lagi. Hak bawah tu kena 3 kali suci lagi. Ba'dal haidatil muttasilati bitalaq. Selepas haid yang bersambung dengan talak. Haid pertama tu kan bersambung dengan talak. Haid pertama bersambung dengan talak. Jadi kena suci lepas tu baru dikira. Okey. Selesai. Wa yuhsabu baqiyatu tuhri tuhran fi ghairiha, dan dikira baki suci sebagai suci pada selainnya, selain perempuan tadi, selain malam tahid tadi. Selain perempuan yang tak pernah haid. Mana kalau perempuan biasa yang pernah belum ni ada haid, dia suami dia tolak nak habis suci dah. Katakanlah garik kat lagi atau isyak kat lagi habis suci dia. Makna masuk haid. Isyak kat lagi mari haid. Suami dia tolak masa garik. Dekat je nak masuk isyak, mari haid. Tolak itu berlaku masa suci, walaupun pendek, walaupun sekejap, dikira satu dah. Nampak tak? Kalau mana berlaku dalam suci walaupun pendek je, dak lama lepas kena tolak, kejut mari haid. Mari haid terus, kira dah se. Tolak itu telah dikira. Okey. Habis. Kemudian kata pengarang, wa tajibu al-iddatu bi thalathati aqra'in ala hurrin tahidhu liqaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wajib iddah selama 3 quru' bagi wanita merdeka yang biasa haid, kerana berdasar firman Allah Ta'ala pada ayat 228 surah Baqarah, wanita-wanita yang ditolak hendaklah beriddah menahan diri 3 kali quru'. Ini jelas lah. Jadi dia kata wajib iddah tu 3 kali suci di atas perempuan merdeka. Hurrin tahid, perempuan merdeka yang berhaid. Kerana firman Allah Ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Habis. Faman tulliqat tahiran wa qad baqiya min at-tuhri lahzatun in qadat iddatuha bit-ta'ni fil haidati ats-thalithati li itlaqil qur'i ala aqalli lahzatin min at-tuhri wa in wati'a fihi aw haidan wa in lam yabqa min zamanil haidhi illa lahzatun fatanqadi iddatuha bit-ta'ni fil haidati ar-rabi'ah wa zamanu at-ta'ni fil haidati laysa min al-iddah bal yatabayyanu bihi inqida'uha. Maka barang siapa wanita yang ditolak dalam keadaan sucinya masih berjalan sebentar, sejenak, maka iddahnya habis pada masuk pendarahan haid period ketiga. Kerana kemutlakan erti masa suci mencakup masa suci yang walaupun hanya sejenak, sekalipun pada suci yang masih sejenak itu wanita habis digauli. Berhenti situ lah. Okey, sekarang ni faham daripada situ. Ni tafri' juga ni. Dia kata faman tulliqat tahiran, perempuan yang ditolak dalam keadaan dia suci, wa qad baqiya minat tuhri lahzatun, dan sungguhnya telah bakilah daripada suci itu satu lahzah, sekejap. Kita letak nombor ni nombor 1, masalah 1, nombor 2, nombor 3. Okey. 1, 2, 3. Dia kata waqad baqiya min at-tuhri lahzatun, masih ada daripada suci walau selahzah. Masalah pertama tadi, nombor 1 tu awak bulat tu, suami tolak dia masa suci, lepas suci sekejap je mari haid. Lepas suci sekejap mari haid. Maka in qadat iddatuha bit-ta'ni fil haidati ats-tsalitsah, akan habis iddahnya dengan masuk pada haid yang ketiga. Bila habis iddah? Habis iddah bila? Haid ketiga tu. Nampak? 1, 2, 3. Haid ketiga. Masak nombor 1 tu buat kita tanda raih tu. Masuk je haid ketiga, habis iddah dia. Mari je haid. Nampak tak? Habis iddah dah. Khabar ayah dia boleh cari dah. Nak nikah lain ni.
telefon untuk qadi semua, tetap masa. Okey. Kenapa? Ilah li itlaqil qur'i, kerana diitlaq, disebut, dipanggil quru' itu ala aqalli lahzati min at-tuhri, atas sekurang-kurang lahzah, sekurang-kurang detik, sedetik daripada suci pun orang panggil suci juga. Wa in wati'a fihi, walaupun dia wati padanya, walaupun dia wati pada itulah, walaupun dia wati pada suci tersebut, ghayah bagi dikira satu kali suci tu. Tapi dia jadi ukurnya lain lah. Jadi bid'i jugalah. Jadi tolak bid'i juga. Okey. Habis. Kemudian katanya au haidan. Au haidan ni dia atas pada tahiran. Tadi faman tuliqat tahiran. Sini faman tuliqat haidan, barang siapa perempuan yang ditolak hal keadaannya haid, wa illam yabqa min zamanil haidhi illa lahzatun, walaupun tidak tinggal daripada tempoh haid kecuali satu lahzah. Perempuan yang kena tolak masa haid, nombor 2 warna merah tu, kena tolak masa haid. Dia kena tolak masa haid. Maka wa in lam yabqa, ghayahnya walaupun tidak tinggal daripada tempoh haid tu kecuali lahzah. Haid tu hujung haid sekalipun, walaupun hujung haid sekalipun, fa tanqadi iddatuha bi-ta'ni fil haidatir rabi'ah, maka akan habis iddahnya dengan masuk pada haid yang keempat. Mana masuk haid keempat tu? Nombor 2 tu kan. Dia tolak haid yang satu, jadi tak dikira tu suci belum tu dah. Suci tu baru kisah. Haid kedua, haid ketiga, haid keempat. Haid keempat baru dia habis dikira iddahnya. Jadi tempoh panjang tu. Hak nombor 1 tadi tu tolak masa suci tu, haid ketiga habis dah. Hak ni kena tunggu kat sebulan pula tu. Kena tunggu kat sebulan pula tu untuk dia boleh habis iddah dia. Jadi syarat tak bolehlah jadi mudarat kepada wanita tu. Okay. Habis. Kemudian katanya wa zamanu ta'ni fil haidati laisa minal iddah. Okey. Tempoh masuk pada haid itu bukan daripada iddah. Okey, sekarang ni kita kata habis pada masuk haid ketiga, haid keempat tu kan. Bila masuk haid ketiga habis. Kalau tolak masa suci. Warna biru tu. Masuk haid keempat, kalau tolak masa haid habis. Adakah haid itu dikira daripada iddah? Tak. Dia kata tempoh masuk pada haid itu bukan daripada iddah. Bal yatabayyanu bihi inqida'uha, tapi nyata dengan haid itu, dengan tempoh tersebut, dengan masa masuk itu, yatabayyanu bihi bizamanit ta'ni, dengan tempoh masuk haid itu nyata inqida'uha, nyata habis haid itu je. Bukan maknanya termasuk saat masuk haid tu kira tak kira, tapi nak kira nak bila masuk haid confirm telah habis iddah. Okey, kemudian katanya wa tajibu iddatun bi 3 ashhurin hilaliyatin ma lam tutallaq athna shahrin wa illa tummima al-munkasiru 30 illam tahid al-hurratu aslan. Dan jika wanita merdeka itu selamanya tidak pernah haid, maka wajib iddah selama 3 bulan qamariyah. Jika tidak terjadi pentolakan di tengah bulan, kalau terjadi di situ, maka masa sisa sampai akhir bulan digenapkan menjadi 30 hari terlebih dahulu. Gini, orang perempuan yang tak ada haid, contohnya kira monopause ke, tak ada habis haid ke, ataupun memang tak ada haid, jadi iddah dia ke mana? Iddahnya dengan kira ikut bulan, 3 bulan. Macam mana nak kira? Dia kata watajibu iddatun bi 3 ashhurin
wajib iddah dengan 3 bulan hilaliyatin. Bulan-bulan mana ni? Kira bulan hilaliyah. Bulan tu lah, bukan bulan kalender apa nama ni Masihi tu. Tengok anak bulan lah. Tengok anak bulan. Kita kira bulan Melayu lah, bulan Melayu, bulan Islam. Sebab dia berpandukan fasa bulan kan. Tu dia. Malam tutallaq athna asyahrin. Jadi 3 bulan tu selagi mana dia tidak ditolak tengah bulan. Katakanlah dia ditolak betul-betul masuk 1 hari bulan Safar. Apa tak? 1 Safar dia tolak. Betul-betul masuk awal bulan tolak. Maka cukup 3 bulan. Bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Selesai Rabiul Akhir habis. Nampak? Kalau ditolak pada betul-betul awal bulan. Dah Rabiul Awal kat lagi 29, dah kira. Bulan tu 29 ke 30, dikira kalau start awal bulan, kira sebulan dah. Sama ada bulan itu 29 atau 30. 31 tak ada lah Jadi dia 3 kali 3 bulan. Selama mana lam tutallaq athna asyahrin, perempuan tadi tidak ditolak di tengah bulan. Wa illa, kalau tidak, wa illam lam tutallaq bi an tutallaq athna asyahri, dengan bahawa dia ditolak dalam tengah bulan. Macam mana nak buat dalam tengah bulan? Tummimal munkasiru 30. Maka hendaklah disempurnakan bulan hak pecah tu 30. Disempurnakan bulan hak pecah tu 30. Illam tahid al-hurratu aslan, kalau perempuan tu tidak berhaid langsung. Ni samalah kayak gini, ataupun dia berhaid dan putus haid dah. Jadi kalau start tengah, start tengah, ni kalau bulan pula bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kayak gitulah. Buat gini senang. Okay. Ini bulan 1. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Jadi kalau start awal bulan senanglah. 1, 2, 3. Habis je ni, masuk ni boleh selesai dah. Kalau start tengah. Cara nak buat ni? Nak kira ni? Hak baru? Sambung sini, berapa hari? 29 ke belum? Tengah juga? Dah katakanlah hak ni ambil apa 15 hari lah. Nak cukup apa? Nak tambah apa? Dapat apa dah tambah 29? Dah buat kalau 29? Katakanlah bulan ni 29 atau bulan ni 29. Jangan tambah sini, tambah ujung. Jangan tambah sini susah lah. Dah bulan ni 29, nak cukup 30 ke 29? Ni 15 ni jangan tambah hak ni. Bulan penuh jangan pergi kaca. Pergi kaca jadi bulan sabit lah. Bulan penuh jangan pergi kaca. Ni sera dah ni. 1 sebulan, 2 bulan, 3 ni kena cukup sini. Jadi sini 15. Hak ni hak cukup ni memang kena 15. Dia kena ni 30 kok. Jadi bulan hak pecah tu, jangan dia ambil hak bulan lepas dia, hak ujung. Faham tak? Kita tahu kok cara kira lah. Kalau salah kira rugi. Rugi kalau salah kira. Jadi letaknya kita ambil hak bulan akhir. Bulan kena awal kan kita berturut-turut kan. Bulan hak tengah tu kiralah sebulan 2 bulan. Jadi hak kurang tu 15, cukupkan 15 sana. Tak kiralah ni 3 ke 4, tak kira, cukup 30. Hak nombor 1 dengan 4 tu kena cukup dengan 30. Boleh. Kemudian kata pengarang rahimahullah, illam tahid aslan, al-hurratu aslan aw hadat awalan thumma qata'at wa ya'isat
wa ya'isat minal haidhi bi bulughiha ila sinni tay'asu fihi nisa'u minal haidhi ghaliban. Ni masuk masalah sama je lah. Jadi tadi kalau perempuan tu tak ada haid langsung, ataupun perempuan itu monopause, ada haid dah, lepas tu tak ada haid dah, jadi kena kembali kepada bulan. Kita berhenti situ. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.